عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang, saudara moderator kita pada malam yang mulia ini. Pihak penganjur muslimin-muslimat yang mengikuti pengajian Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin, wa li sihhatiha ma'a syarti ghairiha syurut. Dan bagi sahnya, sah al-jum'ah, ma'a syarti ghairiha, serta syarat ghairiha, ghairil jum'ah. Maksudnya serta bersama dengan syarat selain daripada Jumaat, maksudnya sembahyang-sembahyang yang lain, ada syurut, ada beberapa syarat. Maksudnya, kita di sana ada syarat-syarat sembahyang yang selain daripada sembahyang Jumaat. Syarat-syarat yang selain daripada sembahyang Jumaat ada pada sembahyang Jumaat, cuma sembahyang Jumaat ada penambahan syarat-syarat yang lain. Itu maksud wa li sihhatiha ma'a syarti ghairiha. Syurutun li sihhatiha khabar muqaddam, syurutun mubtada muakhar. Asalnya ada beberapa syarat untuk wa syurutun li sihhatiha. Ada beberapa syarat untuk sahnya sembahyang Jumaat. Yang mana syarat untuk sah sembahyang Jumaat dinamakan syarat sah sembahyang Jumaat bersama dengan syarat sembahyang-sembahyang yang lain. Maksudnya macam yang kita kawal saat ni, sembahyang yang selain daripada sembahyang Jumaat ada syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syarat tersebut ada pada sembahyang Jumaat, cuma sembahyang Jumaat ada syarat yang lebih daripada syarat tersebut. Tu maksud wa li sihhatiha ma'a syarti ghairiha syurut. Ahaduha waqtu dhuhr. Satunya daripada syarat-syarat bagi sahnya sembahyang Jumaat adalah waktu zuhur. Sembahyang Jumaat mesti dilakukan dalam waktu zuhur. Maksudnya permulaannya apabila gelincir matahari. Sebelum daripada gelincir matahari tidak dibolehkan. Walaupun ada pandangan sebahagian daripada ulama, mazhab mengatakan boleh, tetapi mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Kerana kalau kita tengok kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas bin Malik, كان النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa sembahyang Jumaat ketika gelincirnya matahari. Baik. Jadi tidak boleh sembahyang sebelum daripada gelincir matahari. Waktu Jumaat adalah waktu zuhur. Tidak boleh sembahyang Jumaat selepas daripada habis dah waktu zuhur. Sebab itulah katanya fala tuqadha jum'atan, maka tidak diqadalah akan Jumaat itu sebagai Jumaat. Pada tuqadha, maka tidak diqadha akan Jumaat, Jumatan sebagai Jumaat. Kalau orang tu terlupa sembahyang Jumaat, maka tidak diqadha sembahyang Jumaat itu sebagai Jumaat. Diqadhakan sembahyang tersebut sebagai sembahyang zuhur. Baik. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab sembahyang musafir baru ni kita ada bincang berkenaan dengan jamak taqdim dan jamak takhir. Sembahyang yang boleh buat jamak dua. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Bab sembahyang lah. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kita boleh buat jamak taqdim dan kita boleh buat jamak takhir. Masalah boleh tak kita nak buat jamak Jumaat dengan Zuhur? Kita sebut sebelum daripada ni mengikut mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Tapi dengan syarat jamak taqdim saja. Pada sembahyang Jumaat, terus sembahyang Asar. Bagi orang yang bermusafir yang dia sembahyang Jumaat di tengah jalan. Nak buat jamak takhir,
Jumaat dengan Asar, sepakat ulama tak boleh. Sebab dia? Sebab Jumaat mesti dilakukan dalam waktu zuhur. Jumaat mesti dilakukan dalam waktu zuhur. Baik. Tidak boleh dilakukan dalam waktu Asar. Katanya falau daqa anha sallau zuhra. Maka jikalau daqa ni makna dia daqa telah sempit. Telah sempitlah ia al-waqt. Telah sempitlah ia kembali kepada waktu zuhur. Maksud dia sempit tidak dapat memuatkan dua khutbah yang ringkas dan dua rakaat yang ringkas. Kita sembahyang Jumaat ada dua khutbah dan ada dua sembahyang, dua rakaat sembahyang. Oleh kerana waktu telah sempit sehingga tidak dapat memuatkan dua khutbah dan dua rakaat di dalam waktu zuhur. Itu maksud falau daqa anha 'anil Jum'ah. Sallau zuhrah. Jawab bagi lau, nescaya sembahyang mereka itu. Sallau, jangan baca sallu. Kalau sallu fa'il amar. Kalau sallau adalah fa'il madhi. Kita kalau ada dalam selawat orang baca wal mala sallu alaika. Wal mala sallu alaika. Baik. Yang hak yang comelnya kena baca wal mala sallu alaika. Dalam berselawat mereka itu ke atas engkau. Maka fa'il madhi. Falau daqa anha sallau zuhrah. Sekiranya telah sempitlah ia waktu zuhur anha 'anil Jum'ah, saya sallau sembahyang mereka itu zuhra zuhur. Nah, jadi kalau dua khutbah 2 minit sebagai contoh ringkas, dua rakaat 2 minit, 4 minit kita kata. Berbaki waktu zuhur hanya 2 minit ataupun 3 minit, tidak sempat ke semua dua khutbah dan dua rakaat dalam waktu, maka ketika itu dia kena sembahyang zuhur. Dari dalam sembahyang Jumaat. Okey, habis. Seterusnya katanya walau kharaja wa hum fiha wajaba adh-dhuhru bina'an. Walau kharaja, jika sekiranya telah keluarlah ia kembali kepada waktu zuhur. Wa hum waw haliyah, mubtada, fiha khabar, jumlah fiha dipanggil jumlah haliyah. Padahal mereka itu, cakap kita sedangkan mereka itu fiha di dalamnya, di dalam salatil Jumaat. Tengah-tengah semayang tu imam baca panjang. Tu imam hafiz Quran. Dia baca 2 juzuk. Mayang lewat dah. Kawasan pendalaman. Kawasan pendalamannya kalau kawasan bandar, orang ramai, penduduk ramai. Kawasan pendalaman, penduduk tak ramai. Jadi nak kecukup 40 tu lambat. Anda pernah pergi satu tempat di kawasan di Kuala Berak. Lama dah lah, anda pergi dalam dia 10 belas tahun lepas dah. Lama dah lagi. Anda pergi di satu tempat di Kuala Berak nama Kampung Perih. Di Kuala Berak tu. Di darat. Yang mana penduduk dia tak pernah ramai. Orang muda-muda benda keluar kampung pergi kerja. Dengan orang tua-tua duduk kampung. Dia cerita lama dah lah, belah-belah tahun lepas dah. Ada lupa dah pada tahun berapa nanti. Masa tu mungkin anak dalam usia anak 23 tahun. Mungkin dalam lingkungan tu lah. Jadi lebih kurang dalam 16-17 tahun lepas lah. Lebih kurang anak. Lebih lebat anak. Lama dah ceritanya. Jadi anak pun semayang sana, semayang Jumaat sana. Kebetulan kawan anak duduk sana. Jadi adik ipar anak lah. Jadi nak ke semayang Jumaat terlambat. Nak semayang Jumaat sebab tak bilang ahli Jumaat tak cukup lagi, kita tunggu. Mana seorang lagi tak cukup. Jadi apabila cukup baru semayang. Jadi lambat sikit lah. Katakanlah contoh kawasan pedalaman tu. Pukul 3 baru cukup 40. Okey, baru khutbah. Lepas khutbah semayang. Tu imam ni baca surah panjang pula. Sedang nak habis semayang, tiba-tiba habis waktu zuhur. Ada cerita walau kharaja wa hum fiha, ketika tu katanya wajib adh-dhuhur, wajib kena semayang zuhur. Tak wajib dah Jumaat, wajib zuhur. Maksudnya wajib zuhur, maksudnya wajib diselesaikan sembahyang itu dengan sembahyang zuhur. Tidak boleh dia meneruskan sembahyang Jumaat kerana telah terkeluar waktu dia.
waktu Jumaat adalah waktu Zuhur. Andai kata orang tu sembahyang Jumaat, tiba-tiba tak sempat, tak sudah habis waktu Zuhur, maka ketika tu dia kena habis dah waktu Jumaat, maka dia kena sembahyang Zuhur. Tapi sembahyang Zuhur bukan istinaf tapi binaan. Binaan ni maksud dia kena tambah je 2 rakaat lagi, tanpa perlu sembahyang semula. Itu makna binaan. Bukan wajib kena istinaf sembahyang semula. Jadi dia sembahyang 2 rakaat, akhir nak bagi salam, tiba-tiba tek bunyi jam masuk asar dah. Maka dia kena tambah 2 rakaat. Bukan kata istinaf. Istinaf ni mula semula. Kalau bina ni kita bina di atas benda yang kita telah buat. Tambah lah. Jadi batal Jumaat bertukar menjadi Zuhur. Di pandangan mu'tamad, wa fi qawlin, ni pada satu pandangan dia kata benda istinafan, kena mula semula Zuhur. Berhenti sembahyang tu, lepas tu akad takbiratul ihram. Pandangan mu'tamad tak perlu berhenti. Wal masbuqu ka ghairi. Makmum masbuk seperti selain daripada makmum masbuk. Sebagaimana makmum yang tidak masbuk. Masbuk di sini adalah masbuk rakaat. Bukan masbuk yang dalam bab kita makmum yang sempat Fatihah yang sederhana di dalam qiyam imam atau asal lain. Masbuk ni, masbuk rakaat. Masbuk rakaat ni maksudnya adalah dia tidak sempat rakaat yang pertama bersama dengan imam. Dia sempat rakaat yang kedua bersama dengan imam. Maka dia masbuk. Lepas daripada imam bagi salam, dia tambah 1 rakaat. Jadi apabila ditambah 1 rakaat, imam selesai dah dalam waktu Jumaat. Sembahyang dia selesai dah. Tidak selesai lagi. Dia baca panjang. Dia ambil Quran kan, belah-belah ngulang lalu. Dah nak bagi salam, tiba-tiba habis waktu. Maka dia kena tambah 2 rakaat lagi, sebab Jumaat dia terbatal jadi Zuhur. Okey, boleh faham? Orang lain selesai dah. Orang lain selesai dia. Itu maksud wal masbuku ka ghairi. Wa qila kata sebagian daripada ulama yutimmu al masbuk akan dia akan sembahyang itu Jumaatan sebagai Jumaat. Ada pandangan yang kedua, dia katakan kalau makmum masbuk saat ni itu dia sempat 1 rakaat bersama dengan imam, pada imam bagi salam, dia tambah rakaat, tiba-tiba sampai keluar waktu dah habis lagi sembahyang dia. Maka apa yang diwajibkan kepadanya adalah menyempurnakan sembahyang tersebut sebagai sembahyang Jumaat. Tak boleh lah buat Zuhur. Sebab dia, sebab makmum masbuk ni sembahyang dia mengikuti sembahyang imam. Apabila imam sah Jumaat, maka sah Jumaat bagi makmum masbuk, walaupun sebahagian sembahyang dia keluar daripada Zuhur. Sebab dia tabi'. Maksudnya, dimaafkan pada tabi' apa yang tidak dimaafkan pada masbuk. Tapi kalau berlaku pada imam, mesti kena sembahyang Zuhur. Tapi berlaku kepada tabi' maka dimaafkan. Okey, ini pandangan yang kedua. Namun pandangan pertama, makmum masbuk ke, tak masbuk ke, hukum dia sama. Jadi, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-thani, yang kedua. Ini syarat yang kedua. An tuqama fi khittati abaniyati awqanil mujammi'in. Bahawa dilaksanakan Jumaat itu fi khittah, di dalam garisan. Abaniyati, binaan-binaan. Kawasan binaan-binaan, perumahan-perumahan. Awqanil mujammi'in. Penempatan tu awqan jawab daripada watan. Tanah air itulah penempatan. Tempat-tempat yang tempat yang dia tinggal. Al-mujammi'in, orang-orang yang melakukan Jumaat. Maksudnya dia, kita kalau nak buat Jumaat, mesti kita kena buat dalam kampung. Jangan buat di luar kampung. Dan sebab Rasulullah pada sahabat mendirikan Jumaat dalam kampung, bukan di luar kampung. Di Jumaat tidak disyaratkan buat di masjid. Jumaat tidak disyaratkan buat di masjid. Nak buat masjid pun tak apa, nak buat di luar masjid pun tak apa. Tak ada masalah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun yang paling afdal buat Jumaat di masjid. Sebab Rasulullah buat Jumaat di masjid. Berbeza dengan sembahyang hari raya. Jadi sembahyang hari raya Rasul buat di padang, Rasul tidak buat di masjid. Cuma masalah sembahyang hari raya ni, mana yang paling comel, sembahyang di rumah ke, sembahyang di masjid ke, sembahyang di padang. Lepas tu ada perbincangan yang kita akan bincangkan datang. Dalam bab sembahyang sunat, kita akan bincangkan datang. Baik, itu kita bincang dah sebab sembahyang sunat. Tak sedap lagi rasanya.
Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang Jumaat mesti dilaksanakan di dalam kawasan penempatan. Tidak boleh kita buat di luar kawasan penempatan. Contoh, ni kawasan penempatan, sini tempat orang duduk, ni rumah orang. Tiba-tiba pergi buat no padang jauh dua daripada penempatan. Walaupun dalam kampung sama, tak boleh. Mesti kena buat dalam penempatan. Itu maksud tuqam fi khitati abniyati awtanil mujammi'in. Baik. Katanya walau lazama ahlul khiyam, sekiranya menetap oleh ahli khemah. Dia ahlul khiyam ni, ahli khemah ni maksud dia ahli khemah. Dia duduk di satu tempat, dia tak ada rumah, dia buat khemah je. Dia buat khemah. Dia apabila buat khemah ni, dia pun tidak kekal situ lama. Ya khemah ni rosak, dia tak kekal lama, dia tak siap rumah. Dia tak kekal lama, dia akan berpindah ganda. Sekiranya menetap oleh ahlul khiyam as-sahra di padang. Sahra ni padang pasir. Abadan selama-lama, dia duduk di tu je. Dia tak ada angin, duduk kampung, tak ada rumah-rumah dia. Kemah-kemah gitu je. Dia buat kemah gitu je. Maka katanya, fala jum'ata fil azhar, maka tidak ada Jumaat pada kaul al-azhar. Tidak wajib dia Jumaat. Okey. Katakanlah ada satu sekumpulan, sekelompok manusia, satu kabilah, dia tak ada rumah dia. Rumah dia ambil kemeh-kemeh, dia buat gitu. Dia buat tengah padang. Tak ada rumah dia. Dia buat tengah padang. Tapi dia situ lama-lama tak. Tak ada mikir nak rumah dah dia. Maka kata ulama, dia saat itu tidak wajib Jumaat. Walaupun lebih daripada 40 orang. Sebab dia tidak berada di tempat dia bermustautin. Dia khemah tengah padang, guna khemah tu, dia bukan tempat yang munasabah untuk bermustautin. Baik. Maka tidak wajib dia Jumaat. Sebab keadaan dia duduk di padang, walaupun selama-lama dia tak ada rumah lain, duduk situ. Keadaan dia seperti orang yang akan berpindah. Kerana di padang bukanlah, ataupun khemah yang dibuat di padang saat itu, dia bukanlah binaan orang yang bermustautin gitu. Okey, lain kan? Binaan orang yang bermustautin, dia akan buat rumah yang kukuh. Dia khemah, dia bukan benda yang kukuh. Jadi dia ni seolah-olah keadaan dia seperti orang yang tidak menetap di suatu tempat. Walaupun dia menetap pada tempat tersebut, keadaan dia seolah-olah bukan seperti orang yang menetap di suatu tempat, maka tidak wajib Jumaat di atasnya. Baik. Melainkan kalau sekiranya dia duduk di padang, tetapi masjid yang di kampung lain, yang orang buat Jumaat, kedengaran bang daripada masjid tersebut ke tempat dia, maka wajib juga dia buat Jumaat. Kerana dia berada di suatu tempat di tepi perkampungan orang yang mendirikan Jumaat dan sampai kepada mereka suara muazzin, maka wajib dia kena buat Jumaat sebagaimana yang kita bincang pada ataupun yang kita sebut malam maghrib. Baik, Abi. Thalith, yang ketiga, ni syarat yang ketiga. Alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jum'atun fi baldatiha illa idza kaburat wa asura ijtima'uhum fi makan. Dia masalah sembahyang Jumaat. Kita di tempat kita sekarang ni tidak boleh nak buat Jumaat melainkan mendapat keizinan daripada pihak pemerintah. Tapi kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia tidak disyaratkan mendapat keizinan daripada pihak pemerintah. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah keizinan yang keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diatasi oleh mana-mana keizinan. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, sedangkan Allah Taala izinkan, maka ketika itu kena ikut apa yang diizinkan oleh Allah. Ni kita kira mazhab Imam Syafi'i. Kita kira mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi katakanlah, jadi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, satu qaryah ataupun satu kawasan, dia sah satu Jumaat sahaja. Sah dia satu Jumaat. Sebab dia nak sebut saat ni izin pemerintah ataupun tidak, nanti kita bercerita.
Mazhab Imam Syafi'i, satu tempat sah satu Jumaat. Tiba-tiba satu tempat saat itu buat 2 Jumaat. Maka bila buat 2 Jumaat, kena tengok. Kalau sekiranya tidak tidak ada keperluan. Maksudnya kalau buat setempat pun muat. Tapi oleh kerana berbeza fikrah, bukan berbeza pandangan sudut tertentu, baik, maka akhirnya dalam satu kampung buat 2 Jumaat di 2 masjid. Okey. Adakah sah belaka kedua-dua ataupun tidak? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, tak sah belaka kedua-dua. Hak sah satu saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hak sah ni dia tidak pandangan mu'tamad lah. Dia tidak disyaratkan hak yang mana imam pemerintah izin ataupun tidak. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad lah. Jadi kalau dalam satu kampung buat 2 Jumaat, sini buat, sini buat, maka hak yang sah adalah hak yang buat mula-mula. Hak yang buat kedua tidak sah. Sebab itulah dikata hak yang ketiga, la yasbiqaha, bahawa tidak mendahuluilah akang dia, akang Jumaat itu oleh Jumaatun oleh Jumaat. Jadi yang orang buat dah baru nak buat pula. Tak boleh. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sebab kalau boleh buat sekali, kena buat sekali saja. Wala yuqarinha, dan tidak menyertai akang dia oleh Jumaatun oleh Jumaat yang lain. Kalau buat sekaligus, kedua-dua sekaligus sama, dalam satu masa sama buat, dua-dua tak sah. Kalau ada orang buat dah sebelum tu, dia nak buat yang kedua, maka yang kedua tidak sah. Itu maksud alla yasbiqaha wa la yuqarinaha Jum'atun fi baldatiha, di dalam baldahnya, dalam kawasannya. Illa idza kabarat, melainkan apabila besar. Kampung itu besar. Wa asura ijtima'uhum fi makan, dan payah berhimpun mereka itu pada satu tempat. Kampung besar, kalau nak berhimpun satu tempat tu payah. Orang tu nak mari jauh, orang ni nak mari jauh. Ketika tu buat 2 tempat. Okey, boleh faham. Buat 2 tempat. Ataupun muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita zaman PKP sebagai contoh. Yang mana tak boleh berimpun ramai dalam masjid. Okey, kalau ketika tu ada hajat tidak menjadi masalah, buat 2 kali pun tak ada masalah. Jadi kali grup ni pertama buat, lepas tu grup yang lain buat sebab ada hajat, ada keperluan. Katanya waqila la tustathna hadhihi surah, dan kata qil tidak dikecualikan ini surah. Surah ini, bentuk ini, permasalahan tidak dikecualikan. Tak kiralah kampung tu besar ke, tak besar ke, payah untuk berkumpul ke, tak payah ke, tidak dikecualikan. Tetap hukum dia sama, tidak boleh buat 2 tempat. Mesti kena buat 1 tempat. Waqila kata qil in hala nahrun 'azim baina shiqqaiha kana kabaladain. Jika menghalang oleh sungai yang besar di antara 2 syaq, 2 sudut, 2 tepi bagi kampung itu, kerana adalah keduanya kabaladain, seperti 2 kawasan. Jadi maksudnya memang asal satu kawasan, tapi tengah sungai besar. Maka lu kira satu kawasan, hak ni kira satu kawasan. Hak ni wajib kena buat Jumaat suku, hak ni wajib kena buat Jumaat suku. Baik. Waqila, dan kata qil in kanat quran fattasalat ta'addadatil jum'atu bi'adadiha. Kata qil jika adalah kawasan tu, satu penempatan tu quran, beberapa buah kampung, fattasalat, maka bersambung. Fattasalat abniyatuha, bersambung oleh binaan-binaannya. Kampung ni dengan kampung ni sambung oleh kerana membangun kampung ni. Jadi perumahan kampung ni sambung dengan perumahan kampung ni, sambung dengan perumahan kampung ni. Baik, kalau kita tengok sekaligus saat itu macam satu kampung, tapi rupanya beberapa kampung yang berbeza. Tapi oleh kerana ramai sangat penduduk, siapa ke nampak macam bersambung. Baik, ketika itu ta'addadatil jum'atu bi'adadiha, berbilanglah oleh Jumaat dengan bilangannya. Jumaat saat itu berbilang dengan bilangannya. Ini mengikut pandangan yang qil, sebahagian daripada ulama. Namun pandangan yang mu'tamadnya, bahawasanya pada kampung-kampung yang kecil yang bersambung binaannya dengan kampung yang sebelah dikirakan sebagai satu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Falau sabaqaha jum'atun fas-sahihatu as-sabiqah. Maka jika telah mendahului akan dia oleh Jumaat, maka hak yang sahnya fal jum'atu as-sahihah ataupun fa salatul jum'ati as-sahihah, sembahyang Jumaat yang sah adalah as-sabiqah, sembahyang hak yang terdahulu. Okey, hak yang mana dulu buat? Cuma kat kita sekarang ni, okey katakanlah buat dua tempat Jumaat, ni setempat, ni setempat. Hak ni diizinkan oleh pemerintah, hak ni tidak diizinkan oleh pemerintah. Maka tempat kita hak yang tidak diizinkan oleh pemerintah salahlah. Sekarang ni. Tapi kalau mengikut pandangan asal mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya keizinan pemerintah bukanlah syarat sah ataupun tidak sembahyang Jumaat. Okey, itu pandangan mu'tamad. Walaupun ada pandangan yang kedua, dia kena tengok mana hak yang diizinkan oleh pemerintah. Okey, jelas kan? Baik, jadi katakanlah dua tempat ni, satu tempat, dua tempat. Dia buat Jumaat. Padahal boleh buat setempat je. Mungkin punca daripada berbeza pandangan, bukan berbeza akidah. Kalau berbeza akidah, yang mana akidah ni akidah yang mengeluarkan dari agama Islam, ni tidak. Ni Syiah sebagai contoh. Syiah yang teruk lah. Syiah 12 sebagai contoh. Ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu tak ada masalah lah. Walaupun 2-3 Jumaat pun, Syiah 2 dah. Ahlus Sunnah buat suku. Okay, itu tak ada masalah. Sebab berbeza akidah dia. Kita tak nak pergi semayang kat dia, mana sah semayang ikut dia. Dia mengkafirkan sahabat, mana sah ikut dia. Mereka Syiah aqrab ila shawab, yang dekat kepada betul, contoh Syiah Zaidiyah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa fi qawli, pada satu pandangan, in kana sultanu ma'a thaniyati fa hiya sahih. Jika adalah sultan bersama dengan Jumaat yang kedua, maka iaitu Jumaat yang kedua hak yang sah. Apatah lagi kalau sultan berada pada Jumaat yang pertama. Jumaat yang pertama hak bersama dengan sultan. Maksudnya ukuran dia hak mana sultan. Kalau hak ni dulu, hak ni kemudian, sultan duduk pada hak yang kemudian. Hak yang kemudian sah, duduk sah. Sebab dia kena kira mana hak sultan berada. Baik. Ini pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi bukan pandangan mu'tamad. Kita pada hari ini bukan sultan, tetapi imam yang dilantik oleh sultan, yang menjadi wakil kepada sultan, ini mengambil hukum yang sama atas pandangan yang kedua. Kalau tak ada sultan pun ada pengganti sultan. Jadi ini masjid yang diiktiraf oleh kerajaan, sebagai contoh. Ini masjid yang tidak diiktiraf oleh kerajaan, sebagai contoh. Lepas tu yang tidak diiktiraf buat dulu, yang iktiraf buat kemudian. Maka hak yang diiktiraf tu sah, hak yang tidak diiktiraf tidak sah, walaupun dibuat dulu atas pandangan yang kedua. Tapi pandangan yang pertama adalah hak yang buat dulu sah, hak yang buat kedua tidak sah. Baik. Wal mu'tabaru sabaqut taharrum. Hak yang mu'tabarnya, hak yang dikiranya adalah terdahulu takbiratul ihram. Bukan kira siapa hak yang bagi salam dulu. Siapa akad takbiratul ihram dulu? Mu akad takbiratul ihram dulu, mu sah. Hak yang akad takbiratul ihram yang kedua tidak sah. Waqil at-tahallul, kata qil tahallul. Mu'tabar adalah sabaqut tahallul. Siapa yang bagi salam? Jadi sekarang ni hak dulu kedian, hak dulu sah, yang kemudian tak sah. Dulu kedian ni kira ke mana? Kira takbiratul ihram ke kira salam ke kira benda? Ke kira awal khutbah? Waqila bi awalil khutbah, dengan permulaan khutbah. Okey, pandangan mu'tamad adalah kena kira permulaan takbiratul ihram. Sama ada dia ni khutbah awal ke khutbah kedian ke, sudah awal ke sudah kedian ke. Yang penting siapa hak yang akad takbiratul ihram. Sebab apabila aku akad dulu takbiratul ihram, aku akad dah takbiratul ihram, maka jadi dah sembahyang Jumaat. Orang lain mesti kena ikut. Jadi itu maksudnya. Falau waqa'ata ma'an aw syakkah ustu'nifatil jum'atu. Sekiranya waqa'ata, berlaku kedua-duanya, ma'an sekaligus. Dalam pukul 2, ni pukul 2, ni berdua sama akad takbiratul ihram. Dua masjid itu. Bunyi Allah, Allah sama. Allah, Allahu Akbar. Sama. Itu waqa'ata ma'an. Aw syakka ataupun syak, mana dulu mana kedian. Ustu'nifatil jum'atu. Kena mula semula Jumaat tersebut. Keluar mula. Syak mana dulu mana kedian. Ataupun jatuh. Sekaligus sama. Maka tak sah belaka dua. Maka kena buat Jumaat semula. Katanya wa in sabaqat ihdahuma, jika terdahulu salah satu daripada kedua. Ada hak yang dulu, ada hak yang kemudian. Walam tata'yan, tapi tidak tertentu. Kok mana dulu ada kediam? Tapi ada dulu kediam bunyi tadi. Oh ni Allahu Akbar, lepas tu baru ni bunyi Allahu Akbar.
Tapi wak mana dulu ada kediam? Itu alam ta'ayyan tidak tertentu. Atau ta'ayyanat atau tertentu tapi walusiat tapi telah dilupa. Wak mana dulu ada kediam? Boleh ingat dah, lupa pula Ketika itu sallau dhuhran. Ketika ni dia kena sembahyang zuhur. Tak boleh sembahyang Jumaat. Sebab dia? Sebab apabila ada dulu kediam, maka yakin sah dah Jumaat. Okay, boleh faham? Yakin sah dah Jumaat. Jadi bila yakin sah boleh dah buat Jumaat kedua? Tak boleh dah. Cuma tak tahu mana dulu mana kediam. Tak tahu mana dulu mana kediam, maka setiap kumpulan kena sembahyang zuhur semula. Faham tak kan? Sebab mungkin kumpulan ni kata aku dulu, mungkin kumpulan ni kata aku dulu. Maka sembahyang zuhur semula. Baik. Ar-rabi'u, yang keempat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-jamaah, berjamaah. Sembahyang Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Antara syarat sembahyang Jumaat adalah berjamaah. Mesti dilaksanakan secara berjamaah dengan ijma' ulama. Ijma' ulama mengatakan sembahyang Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Tidak sah dilakukan sembahyang Jumaat secara berseorangan. Cuma muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut mazhab Imam Syafi'i, sembahyang Jumaat disyaratkan berjemaah pada satu rakaat sahaja. Jemaah disyaratkan pada satu rakaat. Apabila seorang tu berjemaah satu rakaat, maka sudah memadai. Walaupun pada rakaat yang kedua dia tidak berjemaah. Baik. Sebab Rasulullah kata, man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang, maka dia sempat sembahyang tersebut. Makmum yang masbuk, dia dang pada rakaat yang kedua dan satu rakaat bersama dengan dia, maka dia kena dang rakaat. Boleh? Jumaat. Okey, tengok pada sudut tu, sebab itulah disyaratkan berjemaah satu rakaat saja. Kalaulah sekiranya orang yang sembahyang Jumaat bersama dengan imam, pada rakaat yang kedua pakat niat mufaraqah berarti. Pakat buat masing-masing nak cepat. Sebab tu imam baca surah panjang sangat. Pakat sudah berarti. Buat masing-masing. Imam bagi salam tu tak ada salah makmum. Pada rakaat kedua makmum mufaraqah berarti. Sebab tu imam pada rakaat pertama dia bahas surah Al-Baqarah. Masuk rakaat kedua bahas surah Al-Imran pula. Makmum bulat gete mati. Makmum kata niat mufaraqah. Okey. Makmum yang niat mufaraqah dia boleh sudah dengan Jumaat. Sebab dia telah berjemaah bersama imam satu rakaat. Cuma berniat mufaraqah dengan imam, kalau tidak ada udzur syar'i, maka hukum dia makruh. Kalau ada udzur syar'i, maka itu tidak menjadi masalah. Imam baca panjang, makmum nak pegok sudahlah duk hang gitu. Biar kali dia terus sembahyang. Allah. Mana panjang tu imam ni. Hanya baca surah Al-Baqarah pula. Allah. Sudahlah. Okey. Masuk rakaat yang kedua, makmum niat mufaraqah. Tak boleh tu tak ada masalah. Ada keuzuran awak mana tidak bengok dalam masjid. Mai tu imam baca panjang-panjang. Mesti kena berjemaah. Wa syartuha ka ghairiha, dan syaratnya jamaah pada sembahyang Jumaat ka ghairil Jumaat, seperti selain daripada sembahyang Jumaat. Okey, sebelum daripada ni kita telah bincang berkenaan dengan syarat berjamaah. Apabila kita bincang dah berkenaan dengan syarat sembahyang berjamaah, maka syarat sembahyang berjamaah yang dalam sembahyang yang lain tu ada juga dalam bersyarat berjemaah dalam sembahyang Jumaat. Sebagai contoh, makmum saat itu kalau dia dengan imam dalam satu masjid, maka tak kira lah jauh lagu mana pun, asal kata dalam satu masjid tidak menjadi masalah. Kalau di luar masjid, imam duduk luar masjid, makmum duduk luar masjid, maka jangan lebih jarak antara makmum dengan imam lebih daripada 300 hasta. Lepas tu makmum pula kena tahu pergerakan imam. Kalau makmum tidak tahu pergerakan imam, maka sama ada tahu dengan melihat atau mendengar suara, maka tidak sah jemaah. Begitu juga sembahyang Jumaat. Itu maksud wasyartuha ka ghairiha. Wasyartu al-jama'ati fil jum'ati ka ghairiha ka ghairil jum'ah. Wa an tuqama bi 40 mukallafan hurran dhakaran mustawqilan la yad'anu shita'an wa la sayfan illa li hajah. Dan bahawa didirikan akan Jumaat
dilaksanakan akan Jumaat bi arba'ina dengan 40. Maksudnya bilangan solat Jumaat 40. 40 orang. Sepakat ulama mengatakan, sepakat ulama mengatakan bahawasanya sembahyang Jumaat mesti dilakukan secara berjemaah. Berjemaah ada bilangan. Jadi sepakat ulama mengatakan ada bilangan dalam sembahyang Jumaat. Setelah itu, kita tengok kepada hadis, maka kita dapati bahawasanya Rasulullah dan para sahabat bilangan yang paling kurang, bilangan Jumaat yang paling kurang yang pernah dilakukan oleh Rasul sebanyak 40 orang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, kami melakukan sembahyang Jumaat bersama dengan Rasulullah, dan kami ketika itu 40 orang lelaki. 40 orang lelaki. Jadi sepakat ulama mengatakan sembahyang Jumaat ada bilangan. Rasulullah paling kurang Rasul sembahyang Jumaat sebanyak 40. Jadi kita faham 40 sah ataupun memadai pada bilangan Jumaat. Bawah daripada 40 Rasul tidak pernah buat. Maka bawah daripada 40 kita syok, kita ragu sah ataupun tidak. Maka kita ambil benda yang jelas yang datang daripada Rasulullah tentang bilangan Jumaat. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan, sama juga dalam mazhab Hanbali, mesti kena 40 orang. Wa an tuqama bi arba'ina mukallafan. Tapi sebenarnya bilangan sembahyang Jumaat berapa orang sah atau berlaku khilaf panjang sebenarnya. Pandangan mu'tamad 40. 40 mukallafan, mukallaf mesti kena berakil baligh. Kanak-kanak yang membayi sah sembahyang dia, yang sah kalau dia sembahyang Jumaat, tapi dia tidak boleh dikirakan daripada 40. Kalau nak kira daripada 40, mesti kena mukallaf, mesti kena berakal, mesti kena balik. Hurran merdeka, hamba tidak boleh kira. Hamba sah sembahyang Jumaat tapi tidak boleh dikira daripada bilangan 40. Zakaran lelaki, perempuan tidak boleh dikira daripada bilangan 40. Unsa tidak boleh dikira daripada bilangan 40. Mustautinan yang bermustautin, orang musafir tidak boleh dikira pada bilangan 40. Orang yang bermukim pada satu tempat tidak boleh kira dalam bilangan 40. Bermukim ni maksud dia tinggal di situ lebih daripada 4 hari ke atas. Tapi bukan dia akan menetap di situ selama-lamanya. Dia habis selesai hajat dia, selesai pekerjaan dia, selesai benda yang dia nak, dia akan berpindah. Macam contoh kita duduk di sini belajar. Kita belajar di sini, sampai masa kita akan berpindah. Tidak gitu. Kita tidak bermustautin di sini. Baik, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, maka kita dinamakan bermukim, bukan bermustautin. Kalau kita sembahyang Jumaat di masjid sekitar ni, maka kita tidak dikirakan dalam bilangan 40. Walaupun wajib Jumaat atas kita. Dia orang bermukim di tempat Jumaat, wajib dia kena buat Jumaat. Ataupun dia bermukim di tempat yang bukan tempat Jumaat, tapi di tempat dia tu kedengaran bang Jumaat, maka wajib dia kena sembahyang Jumaat. Cuma tidak boleh dikirakan dia daripada bilangan 40. Okey, jelaskan. Mustautinan, apa makna mustautin? La yad'anu syita'an wa la sayfan illa li hajat. Dia tidak berangkat, tidak berpindah, tidak berangkat pada musim syita, musim sejuk. Pada sayfan, dan tidak juga musim panas. Illa di hajah, mereka kerana ada hajah. Jadi musim panas, duduk situ, musim sejuk, duduk situ. Sebab penempatan dia tidak berpindah dah. Illa di hajah, mereka kerana ada hajah. Baru dia akan berangkat. Contoh nak pergi beli barang ke, nak pergi buat haji ke, buat umrah ke. Baik, okey. Wasahihu in'iqaduha bil marda. Pandangan yang sahih, terjadinya Jumaat dengan orang yang sakit. Marda jamak daripada marid, orang yang sakit. Jadi pada asalnya, orang yang sakit tidak wajib Jumaat. Orang yang sakit tidak wajib Jumaat. Tidak wajib Jumaat kerana dia? Kerana melihat kepada susahnya orang sakit nak sampai kepada masjid. Tetapi kita pernah cerita sebelum ni atau malam tadi kita kata ni, kalau orang sakit itu masuk waktu Jumaat dia ada di masjid dah. Maka ketika tu
wajib atasnya Jumaat. Melainkan kalau sekiranya dikekal dalam masjid menyebabkan akan bertambah sakit, susah dia, maka ketika itu boleh dia. Tapi kalau sekiranya tak susah untuk dia tunggu Jumaat, maka wajib dia kena tunggu Jumaat. Sebab dia ada dah di masjid ketika masuk waktu Jumaat. Baik. Jadi orang sakit, dia orang lelaki, dia sakit. Pada asal tidak wajib Jumaat. Tapi pada hari Jumaat itu masuk waktu dia ada masjid, maka boleh dikirakan dia daripada bilangan 40. 40 ni campur dengan imam ke tak? Katanya wa annal imama la yushtaratu kaunuhu fawqa arba'in. Bahawasanya imam tidak disyaratkan keadaan imam lebih daripada 40. Maksudnya 40 tu sekali dengan imam. Bukan kata 40 imam kena kira suku, kalau campur imam 41 dah. 40 tu sekali dengan imam, 39 makmum, seorang imam. 40. Ni sekurang-kurang kalau 2-3 ratus ribu tu boleh lagi. Ni sekurang-kurang bilangan. Okay, katanya walawin faddal arba'una aw ba'duhum fil khutbah lam yuhsadil maf'ulu fi ghaibatihim. Sekiranya bersurai ataupun kita kata infaddu ni meninggal ataupun kita kata bersurai pun apa, keluar pun apa, oleh 40 au ba'dhum ataupun sebahagian daripada mereka itu, 2 orang, 3 orang, apa dah cukup 40 fil khutbah, pada ketika khutbah tu khatib duk khutbah, tiba-tiba bunyi duk riuh kat luar tu, pakat rubik belaka, tinggal 2 orang je. Tu khatib seorang, tu bila tu sebab dia tak rubik tu sebab dia tidur. Dia tidur tu bila rubik. Contoh, lam yuhsadil maf'ulu fi ghaibatin, tidak dihitung apa yang dibuat pada ketika ghaib mereka. Jadi khutbah hak yang buat dah, hak yang dibuat ketika mereka tak ada. Okey. Jadi masa baca Quran tak ni rukun khutbah, yang pertama mengucap alhamdulillah, selawat kepada Rasulullah. Baik. Lepas tu khatib buat dah, baca Quran tak buat. Tiba-tiba ada jemaah keluar, tinggal berapa orang, tak siapa apa. Hak yang dia keluar saat itu, hak yang rukun khutbah yang dilakukan ketika dia tak ada, tidak dihitung, tidak dikira, kena buat mula. Sebab supaya 40 orang saat itu dengar khutbah. Gitu maksudnya. Baik. Dan ketika dia mari mula, sama Rasul berlaku benda ni dalam surah Jumaat. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Tengok. Wa idza ra'aw tijaratan, apabila mereka itu melihat perniagaan. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan, ataupun perkara-perkara yang melalaikan. Infaddu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Pakat pergi belaka kepada perkara tersebut. Wa tarakuka qa'imah, mereka itu meninggal engkau dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Ditinggal tu Rasulullah. Baik, itu pernah berlaku di zaman sahabat. Maka Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala tegur. Lepas tu para sahabat tak buat dah. Baik. Jadi ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba ada jemaah keluar, sampai kurang daripada 40. Maka rukun khutbah yang dilakukan ketika mereka itu keluar, tidak dihitung. Kena buat semula rukun khutbah. Lepas tu apabila dia balik semula lagi, dia mari mula, boleh tak nak sambung balik khutbah ataupun kena baca khutbah semula, kena berkhutbah semula? Katanya wa yajuzul bina'u ala ma madah. Harus bina. Bina ni sambung di atas apa yang telah lepas. In adu qabla tulil fasli, jika kembali mereka itu sebelum lama perceraian. Maksudnya dia tubik sekejap masuk mula, ketika tu sambung semula. Tapi hak yang dibaca rukun khutbah ketika dia keluar tak jadi, kena buat semula. Sambung je, tak perlu buat daripada awal. Wa kadza bina'us salati 'ala al-khutbati in infaddu bainahuma. Seperti ini juga bina sembahyang di atas khutbah jika mereka itu bersurai di antara keduanya. Lepas daripada khutbah, selesai khutbah, tiba pakat tubik, tinggal tu imam dan tu ilah je. Tunggu tu imam nak sembahyang. Lepas tu mari semula. Okey, kalau mari semula, daripada tempoh khutbah dengan mari semula saat ni tu sekejap je, tak lama, maka terus sembahyang. Tapi kalau lama 15 minit baru mari,
Oh, pakar duduk buah, puak-puak dia, wawan, lepas cukup 15 minit baru mari. Dengung untuk imam, ngatuk ni imam duduk tunggu. Okey, ketika tu kena khutbah semula. Baik. Fa in 'adu ba'da qulihi wajib al-istinaf fil adhar. Jika kembali mereka itu selepas daripada lamanya qulihi qulil fasl wajib al-istinaf fil adhar, wajib kena istinaf mula semula mengikut qaul al-adhar. Wa in infaddu fi salati batalat. Jika pergi mereka itu dalam sembahyang batal sembahyang. Batal jadi dah sembahyang. Jumaat tu batal. Sebab dah cukup dia 40. Wa fi qaulin, dan pada satu pandangan la dak batal in baqiyat nani, jika berbaki oleh dua orang. Kalau masih lagi berbaki dua orang, benda tak batal. Kalau masih lagi berbaki dua orang, tak batal. Tu pandangan satu pandangan yang kedua lah. Sebab dia kata dua orang pun masih lagi jamak. Itu imam seorang, dia dua orang jadi tiga jamak dah tu. Supaya jamakkan tiga kan. Wa tasihu khalfal 'abdi was-sabiy wal-musafir fil adhar idza tamma al-'adadu bi ghairihi. Maksudnya sah sembahyang Jumaat di belakang hamba. Hamba jadi tu imam. Hamba tidak dikira dari bilangan 40. Tapi kalau dia jadi imam sah. Was-sabiy kanak-kanak. Tapi kanak-kanak yang mumayyiz, wal-musafir. Musafir. Dia tiga orang ni tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia buat Jumaat sah. Boleh tak orang yang tidak wajib Jumaat tapi sah Jumaat dia, kita lantik dia jadi imam? Katanya sah. Boleh. Tu fil adhar. Tapi dengan syarat idza tammal 'adadu bi ghairihi. Jika sempurna oleh bilangan, yakni bilangan 40, bi ghairihi dengan selain daripadanya, selain daripada as-sabi, al-musafir dan al-'abd. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita insya-Allah kita sambung semula pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan. Sebelum tu kita tengok soalan yang ada malam ni. Soalannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya bab masbuk. Lepas tu dia start masuk membayang, tanya imam tahiyat akhir dah. Selepas imam bagi salam, dia tak terus bangun tambah rakaat. Sebaliknya dia terus habiskan baca tahiyat. Kemudian barulah dia bangun. Adakah betul caranya? Ke memang dituntut makmum masbuk baca habis dulu tahiyat sebelum dia bangun, sempurnakan rakaatnya selepas salam imam. Syukran. Dalam bab syarat berjemaah baru ni kita ada bincang masalah ni. Kita ada bincang masalah ni dalam bab syarat berjemaah baru ni. Jadi kalau kita nak tengok lebih terperinci, boleh mendengarlah pengajian yang sebelum daripada ni. Okey, jawapan secara ringkasnya, makmum masbuk ketika itu imam tasyahud akhir, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan tasyahud akhir imam adalah tasyahud awal bagi dia. Dan kemungkinan tasyahud akhir imam bukan tasyahud awal bagi dia. Cuma dia tasyahud bersama dengan imam kerana mengikut imam. Makmum masbuk kalau tasyahud awal itu, tasyahud akhir imam adalah tasyahud awal dia. Contoh dia datang pada rakaat yang ketiga. Jadi itu imam cukup 4 rakaat, dia baru 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ada tasyahud awal dia kan. Itu imam bagi salam. Kalau dia tidak bangun selalu tidak menjadi masalah. Sebab itu memang tempat duduk dia. Walaupun sebaik-baiknya dia bangun selalu. Waktu sebaik-baiknya. Tapi kalau dia tidak bangun sekalipun, maka tidak batal sembahyang. Tetapi kalau makmum masbuk saat itu, tasyahud akhir imam, bukan tasyahud awal dia, cuma dia tasyahud kerana dia mengikut imam. Lepas daripada imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wajib dia kena bangun lalu. Kalau dah habis tahiyat, tak boleh habis tahiyat. Terus kena bangun sekali. Kalau dia tidak bangun sekali. Sedangkan dia tahu hukum dia adalah haram. Maka ketika itu batal sembahyang. Tetapi kebiasaan makmum yang melakukan perkara tersebut, dia tidak tahu hukum haram. Dia tidak tahu perkara itu membatalkan sembahyang. Sebab dia cuba berhabis Fatihah. Cuba berhabis tahiyat. Maka tidak batal sembahyang dia. Cuma sembahyang dia penuh dengan kecacatan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki dan menjawab persoalan pada malam ni. Kita ada 2 lagi soalan Ustaz. InsyaAllah kita jawab minggu depan Ustaz. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz.
Jadi terima kasih ada ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang sentiasa mengikuti kelas-kelas dakwah kita ni. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Jadi seperti mana semua tahu juga iaitu saudara-saudara kita di negeri-negeri yang ditimpa musibah banjir ataupun ujian banjir, sama-samalah kita berdoa semoga banjir di tempat-tempat banjir tu surut dan juga diberi kekuatan kepada masa-masa banjir, iaitu diberi kekuatan rohani, jasmani dan sebagainya. Jadi untuk akhirnya pada malam ni saya nak minta Ustaz baca doa untuk akhir kelas kita dan juga untuk masa-masa banjir. Dipersilakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma dfa' 'anna al-bala. Allahumma dfa' 'anna al-bala. Allahumma dfa' 'anna al-bala. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adhabi al-akhirah wa sharri dunya wa sharri al-akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adhabi al-akhirah wa sharri dunya wa sharri al-akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita akhiri majlis pada malam ni, ada satu pengumuman, iaitu sekarang ni ataupun sekarang ni lah, malam ni ada, esok ada di Batu Nang. Di Batu Nang bawah pokok tu dia ada pasang kanopi untuk bantuan masa-masa banjir. Jadi sesiapa yang nak beri sumbangan sama ada beras ataupun sebagainya, bolehlah ke Batu Nang untuk surah di bawah kanopi unit amal kalau tak silap. Di bawah kanopi tu boleh tinggal situ. InsyaAllah hari Khamis ni dari kawasan Kuala Nerus diberi bantuan kepada masa-masa banjir insyaAllah. Jadi untuk malam ni sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.